SAW sebutkan irtanim khamsan qabla khamsin. Kita kena rebut 5 perkara sebelum datang ni 5 perkara. Semua kita biasa dengar hadis itu. Yang pertama, hidup kita ni kita kena rebut sebelum kita dah mati tak boleh buat apa. Sihat sebelum kita sakit, waktu lapang sebelum kita sibuk, waktu muda sebelum tua, dan kalau kita ada harta tengah kaya tu sebelum kita jadi miskin. Saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita banjir itu. Kita banjir 19 hari bulan 12 lebih kurang. 27 tu saya accident depan rumah je, naik motor nak corner tu depan rumah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala hijab, tak nampak. Ada motor pada depan datang. Jadi saya nak corner ke kanan, masuk lot 2180 Jalan Khamis tu, nak corner, ada satu motor pada depan datang. Saya memang tak nampak. Salah tu salah saya lah, saya tak nampak. Saya nak corner, puk, dia langgar. Saya salah. Jatuh, motor jatuh ke kiri, saya jatuh ke kanan. Kita nak corner bukan laju pun, 20 km sejam pun tak sampai. Jatuh, impact tu, kaki kanan patah, bawa hospital, buat operation, masuk besi 20 cm titanium, 20 cm 10 skru, lutut belah kanan belah bawah 10 skru. Itu bila Allah Subhanahu Wa Taala dah tiba masanya kan, dah tiba masanya Allah Taala uji kita dengan sedemikian. Jadi waktu kesihatan tu kita kena rebut lah. Jadi tuan-tuan, semua ni yang ada pada malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk hadir dalam masjid ini. Syukur. Syukur ni ada beberapa tingkat. Syukur yang paling tinggi, tingkat yang paling tinggi, syukur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka apabila Nabi dapat tahu begitulah anugerah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki dia. Sampailah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu kanlah Allah dah ampunkan dosa yang akan datang, yang telah lepas. Apa perlu nak semayang buaya sampai bengkak-bengkak kaki semua, susah dia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Afala akunu abdan syakura." Salah ke jika aku ingin menjadi seorang hamba abdan syakur. Dia buat tansya syakur. Dia bukan syukur, syakur. Dia ada level. Kalau syukur kita alhamdulillah, tu syukur. Kalau level syakur ini, apabila kita ditimpa dengan musibah, contohlah macam saya accident, alhamdulillah, itu label syakur itu. Tapi saya tak sampai lah level tu kan. Kita kena musibah, Allahu akbar kan, Allah telah uji. Tapi kalau yang level syakur, apabila benda yang baik dia dapat, alhamdulillah. Ujian-ujian yang Allah beri pun alhamdulillah. Itu label label syakur. Kita ni manusia biasa lah. Saya lah, tuan-tuan orang hebat-hebat, saya ni orang biasa je. Allah Ta'ala uji itu boleh bertahan. Cubalah nak mencapai maqam syakur tu, tapi tak berapa nak sampai kan. Orang biasa je kita ni, orang yang lemah tuan-tuan ni. Ya, alhamdulillah. Jadi waktu sihat tu kita kena rebut, waktu hidup kita ni kita kena rebut. Ada duit lebih sikit, inilah masa kita nak infak. Dan kita ni lah nanti yang akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang ada dalam masjid ni di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tuan imam kita, Imam Rahim kita dia baca, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau tuan-tuan
dengar, faham dia punya maksud dia tu Allah, dia menunjuk ke hati kita yang hadir ni. Wa basyiril ladzina amanu, dan wahai Muhammad, kamu berikanlah berita gembira kepada siapa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa? Kitalah orang beriman yang datang solat ni. Wa amilus salihat, dan melakukan amal-amal yang salih. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahawa disediakan bagi kita ini, Allah sediakan jannatin tajri, syurga yang mana di bawahnya ada sungai. Disebut pada ayat ini, dia kata kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Apabila kita nanti dah jumpa lah tuan-tuan, dah jumpa dalam masjid nanti, dalam syurga nanti, jumpa dengan imam, jumpa dengan Ustaz Hairul, jumpa dengan Cik Ridwan kita, dengan ustaz-ustaz syekh-syekh kita ni, tuan-tuan guru kita semua, kita sambil-sambil sembang tengah duduk dalam syurga tu, tiba-tiba kullama ruziku minha min samara, maka pada ketika itu bidadari akan datang, dia membawakan buah-buahan min samaratin rizqan, yang direzekikan kepada ahli syurga. Apabila kita makan buah-buahan yang sampai itu, maka kita pun bersembang di antara kita dalam syurga. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Kawan-kawan, buah ni kita makan dulu dekat Masjid Nurul Jannah lepas solat. Buah pisang ke, buah apple ke, buah limau. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dan ahli syurga, kita nanti duduk syurga, akan diberi buah yang sama. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan berbagai-bagai nikmat, pasangan, kehidupan yang kekal diberikan di dalam syurga nanti. Yang kita lah ahli-ahli syurga yang akan jumpa ahli-ahli Jumaat kita ni di dalam syurga nanti, insya-Allah tuan-tuan. Menarik ayat yang dibaca oleh Tuan Imam kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita dah sampai pada muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima, perenggan yang bawah sekali itu. Kita menggunakan kitab Mabahis fi al-ulumil Quran, cara mudah memahami Al-Quran. Kita sampai kepada perenggan yang akhir, muka surat 5 ni, di bawah itu. Masih dalam tajuk yang bab yang pertama, ilmu Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Kita dah membicarakan tentang sejarah perkembangan penulisan, perkembangan Al-Quran. Kemudian diceritakan pada zaman Nabi itu bagaimana Quran itu berkembang. Pada zaman sahabat mentafsirkan Al-Quran, kemudian diambil oleh tabi'in, mengambil daripada mulut-mulut para sahabat, dan bentuk musyafahah, dan bentuk an-naqlu, dengar kemudian sampaikan, dengar sampaikan. So kita dah sampai kepada musuh yang kelima, perenggan bawah tu. Kita ambil dia punya perenggan atas tu. Dia punya. Kata musannif, pada abad kedua hijrah, abad ke-1 pertama hijrah tu, zaman Nabi, zaman sahabat. Nabi tafsirkan Quran kepada para sahabat, sahabat ambil, sahabat dengar kepada para sahabat, kemudian dia berikan sampai kepada zaman tabi'in. Pengajian kita yang terakhir pada 7 ke bulan 12 2021 itu, kita ceritakan ada ulama tafsir di Mekah, ulama tafsir di Basrah, ulama tafsir di Madinah, di Kufah, merupakan kota-kota Islam yang paling utama, yang paling besar pada ketika itu. Kemudian dia sambung kat bawah ni, pada abad kedua hijrah, dia masuk kedua hijrah pula, 100 yang kedua adalah masa pembukuan, kodifikasi. Pembukuan mula-mula pembukuan kodifikasi hadis dengan metod penggunaan bab-bab yang kurang sistematik. Maksudnya pentafsiran Al-Quran ini pada peringkat asasnya, mulanya pentafsiran Al-Quran itu dalam bentuk buku adalah dibuat dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh tabi'in, tabi'in daripada mulut ke mulut, kemudian diambil, dinukilkan. Semua pentafsiran itu berada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih belum dipisahkan lagi.
Masa zaman tu Quran, hadis tu, dalam hadis tu semua, segala disiplin ilmu tu ada dalam hadis. Belum dipecah-pecahkan lagi, yang ni tafsirnya, yang ni ini dan sebagainya. Dia kata sini, kesemuanya mencakupi segala yang berhubung kait dengan tafsir. Dalam hadis Nabi tu semua yang berkait dengan tafsir. Sebahagian ulama menyatukan tafsir yang diriwayatkan tanpa melihat apakah ia berasal daripada Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Jadi apabila dinukilkan itu, mereka menukilkan, tak ambil betul-betul daripada Nabi kah, daripada sahabat kah, daripada tabi'in. Dia nukilkan aja. Dapat je daripada sahabat, nukil. Dapat daripada tabi'in, nukil. Dia tak katalah yang ni tabi'in kata, yang ni tabi'in kata, yang ni sahabat kata, ni sahabat A, sahabat B, sahabat C. Jadi riwayat itu ada, tetapi dia berkumpul semuanya. Mungkin Nabi yang cakap, mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Maka masih belum disaring lagi pada peringkat awal. Ini mulanya 200 Hijrah. Jadi mungkin berlaku yang sahih, yang tidak sahih, yang mardud, ada yang maudhu' dan sebagainya. Itu yang berlaku, perkembangannya. Kemudian tokoh-tokoh yang melakukan pembukuan, perengan bawah tokoh-tokoh yang melakukan, yang membuat pembukuan itu, diantaranya ialah Yazid bin Harun As-Salami. Ada yang baca As-Sulami. Dia wafat 117 Hijrah. Ini 200 Hijrah, dah masuk 200 Hijrah. Kemudian di antaranya ialah Syu'bah bin Al-Hajjaj, wafat 160 Hijrah. Waqi' bin Jarrah, wafat 197 Hijrah. Sufyan Uyainah, wafat 198 Hijrah. Dan Abdul Razzaq bin Himam, wafat 211 Hijrah. Kesemua ulama itu pada dasarnya, termasuk ulama hadis, semua yang menukil, yang membukukan tentang tafsir Al-Quran ni, mereka ni adalah ulama hadis, dia kata. Hingga setakat ini kita belum mendapati penjelasan tafsir mereka dalam pelbagai kitab. Cuma nak teris balik, kita nak tengok nama-nama ni, golongan tabi'in, tabi'in ni, nak teris nama mereka ni, kita dah payah nak jumpa dah. Biasanya kalau buka tafsir, kita akan jumpa Ad-Dhahhak, Sufyan Uyainah, ada kita jumpa. Tapi macam nama Yazid bin Harun As-Sulami ni, payah kita nak jumpa, sebab dia dah diambil oleh ulama-ulama selepasnya yang muktabar, yang lebih dikenali, dinukilkan daripada kata-kata mereka. Cuma dalam sini dia kalau saya tengok, saya baca kitab Arab dia balik, dia ada tertinggal sini. Cuma disebutkan dekat dalam kitab Arab tu, melainkan makhtutat, manuskrip Abdul Razzaq bin Himam. Satu ni nama yang terakhirnya Abdul Razzaq bin Himam ni, manuskrip dia ataupun makhtutat dia yang ada. Yang lain tu tidak dijumpai, hilang begitu. Okey, muka surat 6. Pada masa selanjutnya, masa seterusnya perkembangan dalam 200 Hijrah itu, sekelompok ulama melakukan pentafsiran secara lengkap terhadap Al-Quran sesuai susunan ayat-ayat yang ada dalam mushaf. Di antara mereka yang terkenal adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal 310 Hijrah. Jadi kalau kita tengok Quran, walaupun ada sahabat, tabi'in yang mentafsirkan Al-Quran, tapi dia tak sempurna 30 juzuk. Maka ulama pertama yang mengumpulkan Al-Quran yang betul-betul 30 juzuk yang ada tafsirannya ialah yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari. Dia meninggal 310 Hijrah. Tafsir dia, tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Ayat Quran. Dia menghimpunkan 30 juzuk dengan tafsir. Ini yang pertama. Dan kalau kita tengok di sudut sejarahnya, kitab tafsir Tabari ini dia pernah hilang. Tak jumpa manuskrip dia. Zaman dulu dia tak dicetakkan lagi. Peringkat awal 340 Hijrah tu hilang manuskrip. Kemudian ada seorang pembesar, ada tersimpan dia serahkan, kemudian baru dicetak. Dan itu
merupakan manuskrip yang pertama sempurna 30 juzuk. Sebelum ni kalau macam nama-nama yang kita sebut perenggan sebelum ni ada tafsirnya, tapi bukan 30 juzuk, mungkin beberapa juzuk, beberapa surah, tapi yang sempurna ialah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Dan kalau kita belajar ilmu tafsir, kalau tuan-tuan belajar ilmu tafsir, kita akan sebut tafsir yang pertama, yang paling tinggi dia punya level dia ialah tafsir At-Tabari, sebab dia yang pertama yang penuh ada 30 juzuan Al-Quran. Dia disebut sebagai Abu Tafsir, Abu At-Tafsir, bapa tafsir. Itulah tafsir Tabari, yang mana kaedah pentafsiran dalam tafsir Tabari ini, dia manhaj dia ialah dengan manhaj bil ma'thur. Dia kalau kita belajar tafsir ni, cara ulama tu mentafsirkan bagaimana. Adakah bil ma'thur? Dia yang besar dia, dan tafsir ni ada dua. Satu tafsir bil ma'thur, kedua tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur maksud dia tafsir yang mana pentafsirannya itu merujuk kepada Nabi, sahabat. Itu dua yang besar. Dan ada sebahagian mengatakan qaul tabi'in. Dia mesti merujuk kepada kata-kata Nabi dan juga para sahabat. Itu bil ma'thur. Ma'thur maksudnya asalnya memang tengok kata Nabi, kata bagaimana, sahabat kata macam itu yang dimasukkan dalam tafsir. Kalau tafsir bil ra'yi ini dia melalui pemikiran. Bil ra'yi ini banyak dah. Bil ra'yi itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang tafsir al-isyari, isyarat-isyarat, ada tafsir itu dia pergi dah. Banyak lagi bentuk-bentuk tafsir yang lain. Asasnya tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'yi. Kalau tafsir At-Tabari ini, dia ambil kata-kata yang dinakalkan, Nabi kata bagaimana, sahabat kata bagaimana, kemudian dia bawakan semua sanad-sanad cerita-cerita yang ada, riwayat-riwayat yang ada tu, dia longgok semua sekali. Hatta dalam tafsir At-Tabari ini adanya riwayat-riwayat Israiliyat. Israiliyat ni cerita-cerita jelah para sahabat ni kan, dulunya sebelum Islam ni banyak yang sebelum tu kafir kan, jadi dia banyak cerita-cerita Israiliyat ada juga dimasukkan dalam kitab tafsir Tabari. Tetapi Imam At-Tabari apabila dia menukilkan kitab tafsir dia Jami' al-Bayan ini, maka dia akan intiqad, dia akan memberikan komentar. Apabila ada riwayat-riwayat Israiliyat, dia akan kata riwayat ni begini. Dia masukkan walaupun riwayat itu Israiliyat, sebab dia amanah kepada ilmu, fiqh kepada ilmu yang dia dapat itu dia letak, tapi dia berikan komentar. Ni riwayat Israiliyat tapi begini. Dia berikan intiqad. Itulah tafsir At-Tabari. Dan kalau Tabari ini dia orang yang hebat, banyak ilmu, pelbagai disiplin ilmu dia kuasai. Ilmu bahasanya, kalau melibatkan tafsiran bahasa, dia akan komen dari sudut bahasa. Kalau sudut bacaan, sudut qiraat, dia akan ada komen dari sudut qiraat dia. Itu Abu Tafsir, yang pertama dalam disiplin ilmu tafsir, penuh 30 juzuk. Kemudian kata musannif, kata pengarang, demikianlah pertama kali tafsir dilakukan, maksudnya ditulis dengan metod daripada mulut ke mulut. Mulut ke mulut ni maksudnya bin naqli, dia nakalkan daripada Imam Tabari, dia ambil mulut ke mulut. Sebab bagaimana kita nak tahu tafsir tu? Sahabat dengar daripada mulut Nabi, sahabat dengar daripada mulut sahabat. Jadi zaman tu dia orang tulis ni tak glamour sangat lagi ilmu menulis ni. Bukan dicetak kita sekarang ni, semua komputer online semua dan handphone kan. Zaman tu hanya kita dengar mulut ke mulut tu, sampai tabi'in dengar, tabi'in dengar daripada tabi'in dengar daripada sahabat. Begitulah terus menerus. Dan periwayatan dalam bentuk mulut ke mulut diambil dan diriwayatkan, di satu riwayat kepada riwayat lain-lain, diambil dalam bentuk sedemikian. Selanjutnya dia kata, seterusnya melalui proses pembukuan. Apabila dah dikumpul zaman tabi'in barulah mereka ni pula dah ada kemahiran menulis, dah pakar menulis, barulah mula sebahagian ni menulis. Dia tulis di tadwin, dia tulis di dalam kitab. Tapi masih termasuk ke dalam bab-bab hadis. Pada peringkat awal itu tafsiran-tafsiran ini hanya duduk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang Nabi sebut, sahabat tafsirkan, tapi dia
berkaitan dengan Al-Quran, pentafsiran ayat Al-Quran. Hadis itu menceritakan tentang ayat Al-Quran tapi disyarahkan oleh sahabat. Begitu. Itu yang disebutkan dalam bab-bab hadis. Ada dalam hadis syarahnya sedemikian. Lalu pada tahap berikutnya, setelah ditulis dalam bab-bab hadis tu, dia kata lalu pada tahap berikutnya dibukukan secara mandiri. Ni bahasa Indonesia ni. Maka daripada duduk dalam bab-bab hadis, dibukukan dalam bentuk yang asing-asing, suku-suku asing-asing. Baru dipecahkan. Ini dalam tafsir, yang ni dalam hadis. Dipecahkan, dia kata. Kemudian muncul tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Ini yang saya sebutkan tadi. Apabila dah daripada bab-bab hadis tu dibawa keluar, dijadikan ada kitab tafsir betul, barulah tafsir itu lahirnya tafsir yang sifatnya bil ra'yi. Diikut pandangan. Ada yang sifatnya bil ma'thur, memang merujuk kepada kata-kata Nabi, kata-kata sahabat, direct kepada situ, bil ma'thur. Kalau bil ra'yi itu kan dia akan ikut banyak pandangan. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi mana-mana tempat pengajian lah, kadang-kadang masjid ke surau tu, kita tengok jadual kuliah tafsir Al-Quran kan. Jadi orang yang ngajar tafsir ni, kita tengok kecenderungannya adakah dia itu mengajar tafsir itu sifatnya bil ma'thur ataupun tafsir itu sifatnya bil ra'yi. Kalau bil ma'thur maksudnya dia akan apabila dia mentafsirkan ayat Al-Quran, pertama ayat Al-Quran tu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Tak ada ayat Al-Quran baru dia pergi kepada hadis. Tak ada hadis dia ambil qaul tabi'in. Berhenti situ, itu nama dia tafsir bil ma'thur. Luar daripada qaul tabi'in itu, maka itu akan jadi bil ra'yi. Dia akan pergi, itu dia mula mencapah banyak sudut. Dia akan pergi kepada lurah. Kalau seorang penceramah, seorang tok guru, seorang ulama mentafsir Quran, dia ni pakar dalam bidang bahasa, maka dia akan tafsirkan ayat itu dari sudut bahasanya begini, balaghahnya begini, ketinggian bahasanya, dari sudut i'rab dia, dari sudut nahwu dia akan corner ke situ sebab kepakaran dia bidang situ. Begitu juga penceramah, bila dia ceramah dia akan pergi kepada situ, kebolehan, kepakaran dia itu. Kalau seorang tu yang ahli politik pula, maka dia akan corner lah ayat tu pergi kepada dalam bentuk politik. Kalau seorang tu ulama tu adalah ulama fiqh, maka dia akan pentafsiran dia itu akan muyul, cenderung kepada benda-benda fiqh. Kalau orang biasa ngajar fiqh, suruh dia ngajar tafsir, pergi ayat mana dia pergi kepada fiqh juga. Kena ayat dia fiqh. Ngajar tafsir tapi kena fiqh. Sebab kecenderungan dia kepada fiqh. Kan? Begitu juga bagi orang-orang yang belajar tasawuf pula. Belajar tasawuf, bila dia tafsir, dia pergi kepada tafsir al-isyari, pergi isyarat. Ayat ni isyarat dia begini. Alif, lam, mim. Alif, tafsiran dia begini. Bismillah, ba tu begini. Dia pergi al-isyarat. Kalau zaman sekarang ni macam Dr. Daniel, dia tafsir kauniyat. Dia pergi kepada tengok pada sains, penciptaan alam semesta, kejadian itu, kejadian ini, metafora, macam-macam lah kan. Dia pergi corner kepada bentuk sedemikian. So dari sudut penceramah, dari sudut orang yang mengajar pun kita tengok kecenderungan, kepakaran ilmu yang ada pada dia, dan kita dengar tu ini cenderung kepada akidah. Maka dia ceramah dia ataupun kuliah dia ataupun penulisan tafsir tu akan cenderung kepada ayat yang akidah aja. Dia orang Mu'tazilah, maka Mu'tazilah aja pandangan dia. Kalau yang minat kepada ahli sunnah dia tafsir dia. Kalau yang minat kepada salaf je pendekatan dia. Sahih tak sahih tolak kan. Kalau yang khalaf pula dia ada pertimbangan begini. So apabila kita belajar tu disiplin ilmu tafsir ni, kita nak tok guru yang ngajar tu ataupun buku tafsir yang kita baca tu, kita kena kenal. Ni tafsir yang cenderungnya begini. Kalau macam tafsir Abu Tafsir ni sifatnya bil ma'thur. Tafsir Ibnu Katsir bil ma'thur. Kalau macam tafsir Said Qutb, tu dah macam Haraki. Tafsir Al-Azhar bil ma'thur. Banyaklah tafsir. Itu boleh tengok oleh tuan-tuan ada belajar dah dalam disiplin ilmu tafsir pecahan dia.
Kemudian mengenai perbahasan kedua, tafsir ini akan didedahkan pada perbahasan yang mendatang. Maksudnya dia akan tegang. Kita akan jumpa nanti tafsir bil maksud dan juga tafsir bil ra'yi secara mendalam. Dalam bidang ilmu tafsir muncul karya-karya tematik yang berhubung kait dengan tafsir Al-Quran yang cukup memberi erti bagi mufassir. Okey, apabila lahirnya kitab-kitab tafsir, maka ada ulama yang menulis tafsir dalam bentuk tematik. Tematik maudhu'i, dalam bentuk tajuk-tajuk. Yang ni orang minat. Mendengar tafsir ni, kita nak dengar tafsir ni, dia kalau dengar baca semua sekali surah Al-Baqarah tak larat nak baca 286 ayat. Jadi bila bentuknya tematik, dia akan ambil satu tajuk yang menarik, satu tajuk. Ada tafsir yang lahir dalam bentuk tematik, bertajuk maudhu'i, lahir dalam bentuk sedemikian tafsir. Kemudian dia kata antaranya inilah, namanya dia Ali Al-Madani, seorang syekh daripada imam, iaitu guru kepada Imam Bukhari yang wafat 234 Hijrah, menulis tentang sabab an-nuzul. Ini dia dah pecah dia dalam bentuk tematik. Dalam disiplin ulum Al-Quran tadi, ilmu-ilmu Quran ni dipecahkan. Ini dalam bentuk ulum Al-Quran, dia pecahkan daripada lahirnya 30 juzuk. Tadi ada tafsir At-Tabari, kemudian dipecahkan disiplin ilmu yang ada dalam tafsir itu. Dijadikan satu bab, satu tajuk. Ali bin Al-Madani dia buat sababun nuzul. Dia tulis satu kitab tentang sababun nuzul. 30 juzuk tu tengok sebab turun aja. Ni disebut sebagai maudhu'i, bertajuk sababun nuzul. Dia fokus kitab tafsir dia tu hanya cerita tentang sebab apa ayat ni turun, sebab apa ayat ni turun, sebab apa ayat ni turun. Dia tak cerita tentang fiqh, pengajaran, tak ada. Okey. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijrah, dia melahirkan karya tentang nasih mansukh dan masalah qiraat. Dia buat pula kitab yang membincangkan tentang ayat yang nasih, ayat yang mansukh. Ayat yang boleh dipakai, yang dah kita tak pakai dah hukum dia. Itu nasih dan mansukh. Dan juga dia bincangkan dalam kitab dia yang berkaitan dengan ilmu pembacaan Al-Quran, ilmu qiraat, wajah-wajah bacaan Al-Quran. Kemudian Ibnu Qutaibah, dia wafat 275 Hijrah, menulis masalah kemusykilan Al-Quran, iaitu Mushkil Al-Quran. Kitab nama dia bincang hanya dalam tajuk tematiknya Mushkil Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun perkataan yang confuse, yang boleh kita ni mushkil. Itu dia lahir pula satu kitab Mushkil Al-Quran. Apa-apa ayat, terjemahan, kefahaman yang mushkil, dia akan fokus pada benda itu. Mereka itu merupakan ulama abad ketiga Hijrah. Ini merupakan ulama-ulama yang lahir pada ketiga Hijrah. Abad ketiga Hijrah 300. Kemudian pada abad keempat Hijrah, ini perkembangan tu. Dia mula tafsir, bila tafsir keluar dia pecahkan dalam bentuk tajuk-tajuk tematik. Dia kata seterusnya pada abad keempat Hijrah cukup ramai yang menulis mengenai masalah yang terkait dengan ulum Al-Quran, dengan tafsir ini. Antaranya ialah Muhammad bin Khalaf bin Al-Mirzibani yang meninggal 309 Hijrah. Dia menulis sebuah kitab yang bernama Al-Hawi fi Ulumil Quran. Dia buatlah satu kitab, nama dia Al-Hawi fi Ulumil Quran, mengumpulkan semua disiplin ilmu-ilmu Al-Quran. Abu Bakar Muhammad Al-Qasim Al-Ambari yang meninggal 309 Hijrah, dia menulis kitab Ulum Al-Quran, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ini dah 400 Hijrah. Kemudian Abu Bakar Sijistani yang meninggal 388 Hijrah, karyanya ialah Gharib Al-Quran. Kalimah-kalimah yang gharib. Gharib dengan mushkil ni dia ada signifikan. Gharib Al-Quran, benda-benda yang gharib, yang ganjil dalam Al-Quran. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Adfuni meninggal 388 Hijrah, dia menulis sebuah kitab Al-Istighna
fi ulum al-Quran. Cukup, istighna ni cukuplah dengan ulum-ulum ilmu al-Quran. Dalam perkataan yang berbeza, istighna tadi digunakan ulum Quran je, digunakan istighna. Kemudian banyak karya-karya ulama yang muncul melanjutkan pekajian dalam disiplin ulum al-Quran ini. Dia kata Abu Bakar Al-Baqilani yang meninggal 403 Hijrah menulis kitab I'jaz fil Ulum Al-Quran. Dia bincang tentang kemukjizatan Al-Quran aja, kitab yang khusus, I'jaz fil Ulum Al-Quran. Kemudian Ibnu Sa'ad Al-Hufi, dia meninggal 430 Hijrah, dia menulis kitab I'rab Al-Quran. Ini jenis orang bahasa pula. Tadi orang I'jaz ni kemukjizatan, dia akan tengok mukjizat. Kemudian yang ni orang Arab pula